Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakkirin, muka surat yang ke-29 dan واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 14 dari bawah, tuan-tuan dan puan-puan. Baris yang ke-14 dari bawah, di tengah-tengahnya itu dalam kurungan ketiganya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Ketiganya daripada mana? Daripada dan terbahagi mungkin itu atas 4 bahagi. Ya. Kita masih lagi memperkatakan tentang sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apa ta'rifnya? Fi'lu kulli mumkin atau tarkuhu. Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan, boleh menjadikan yang mungkin, mengadakan yang mungkin, ataupun meniadakan, ataupun dia tidak buat, dia tidak jadikan. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mungkin boleh jadi, boleh tidak jadi. Dia bukan wajib, dia bukan mustahil. Mungkin juga dia sebut jaiz, maksudnya harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang mungkin itu ada 4 jenis, ya. Jadi kita lihat sedikit ataupun kembali sedikit ke belakang, jenis yang pertama, jenis yang kedua, sebelum kita memperkatakan yang ketiganya, supaya kita dapat kronologinya. Yang pertama, dia kata mawjudun ba'dal adam, yang ada selepas tiada. Contoh kita lah, kita ni dulu tiada, ya, itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makhluk ini, dunia ini, alam ini, hari ini, contoh. Keduanya, ma'dum ba'dal wujud, yang tiada selepas ada. Apa dia? Hari semalam, datuk nenek kita yang telah pergi, yang telah meninggal dunia, ya, ada, tak ada selepas ada. Dulu ada, itu dah tak ada. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, mungkin sayujad. Artinya mungkin yang lagi akan diadakan dia, iaitu seperti esok hingga hari kiamat. Mungkin sayujad, mungkin yang akan diadakan, ya. Apa dia tu contohnya, tuan-tuan dan puan-puan? Esok, lusa, tulat, hinggalah ke hari kiamat. Itu mungkin sayujad. Perkara yang boleh ada, boleh tiada. Tetapi kategori yang ketiga ini, dia kata mungkin sayujad, ya. Perkara mungkin yang diadakan esok hinggalah ke hari kiamat. Keempatnya, mungkin fi ilmillahi lam yujad. Mungkinun fi ilmillahi annahu lam yujad. Artinya mungkin yang di dalam ilmu Allah bahawasanya tiada diadakan dia. Perkara mungkin boleh ada, boleh tiada, ya. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan atau meniadakan. Tapi ada dalam ilmu Allah, dia tidak diadakan, tidak mungkin, tidak dicipta, tidak dijadikan, ya. Yaitu seperti apa? Yaitu seperti iman bagi segala kafir yang mati ia atas kufurnya.
Mungkin seseorang itu beriman atau kufur. Tapi yang keempat ini, dalam ilmu Allah, dia tidak diadakan sejak azali, daripada azali lagi. Seperti apa? Imannya orang kafir yang mati kafir, dia tidak akan berlaku, tidak akan diadakan. Dan kufur bagi segala mukmin yang mati ia atas imannya, ataupun orang mukmin yang mati atas iman, mati dalam keadaan beriman. Jadi mustahil kufur itu berlaku pada dia. Ini jenis yang keempat. Daripada azali lagi, dalam ilmu Allah, seseorang itu mati kufur, seseorang mati Islam, mati beriman. Dalam ilmu Allah SWT. Ini perkara mungkin yang tidak akan dijadikan. Dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa matinya seseorang dalam keadaan beriman, matinya seseorang dalam keadaan kafir. Orang beriman mati dalam iman, maka mustahil. Perkara mungkin itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ilmu Allah sudah sempurna pengetahuannya. Itu tuan-tuan dan puan, walau macam mana pun, kalau tuan-tuan tak dapat istilah-istilah Arab dia tu, dah dapat. Perkara mungkin ini ada 4 jenis. Yang pertama, apa dia? Yang ada sebelumnya tiada. Makhluk ni lah, alam kita ini. Kita ini termasuk. Yang kedua, yang tiada selepas ada, hari semalam. Yang ketiga, akan ada, mungkinnya akan ada hari esok. Yang ketiga, mungkin yang tidak akan diadakan. Apa dia? Kufurnya orang kafir sehingga dia mati, contoh. Ataupun orang kafir mati dalam keadaan kufur, maka iman tidak akan dijadikan pada dia. Orang mukmin yang mati dalam keadaan beriman, kufur tidak akan diadakan pada dia. Tidak dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, beresnya tu. Tanbih ni daripada nabaha yunabbihu tanbihan. Tanbih bermaksud satu perkataan yang digunakan untuk menarik perhatian kita supaya kita lebih sedar, lebih memberikan perhatian perkara ini. Peringatan itu sangat. Daripada kalau bunyi loceng ataupun jam loceng dalam bahasa Arab dipanggil as-sa'atul munabbihah. Bunyi kita tengah tidur tu, dia bunyi kring. Zaman-zaman dulu dia bunyi loceng gitu ke. Apa terjadi? Kita tersedar dan ringkas bangun. Itulah. Macam itulah kehendak tanbih ni. Dalam keadaan pada kita tak beri perhatian tu, itu masalahnya. Nak panggil apa tu? Apa Ustaz? Penjaga, penyedar, berjaga-jaga. Ada makna berjaga-jaga, tapi kuat sangat berjaga-jaga tu. Dia kalau bahasa Arab ni dia akan guna ala, ma, ha, dia ada huruf tanbih dia. Baik, supaya kita ambil perhatian. Yang macam ni kita kata tanbih. Maksudnya sila ambil perhatian.
Begitu. Dan setengah daripada mumkinat yang harus pada zat Allah Ta'ala, contoh antara contoh-contoh perkara-perkara yang mungkin, yang harus bagi zat Allah SWT, mengadakan dia dan meniadakan dia, iaitu memberi pahala Allah Ta'ala akan segala orang yang berbuat taat akan dia, dan menyeksa ia akan orang yang berbuat maksiat akan dia. Harus pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan ke neraka orang yang baik, harus bagi zat dia. Kalau nak memasukkan orang yang derhaka ke dalam syurga, contoh, harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini apa? Harus harus akli. Hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semestinya orang yang jahat itu wajib masuk neraka. Tidak. Wajib akal maksudnya. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Tetapi Allah tidak buat jika memasukkan orang yang baik itu ke neraka kerana janjinya. Bukan maksud Allah Subhanahu Wa Taala itu terbeban, mesti kalau seseorang hamba itu buat baik mesti masukkan dia ke dalam syurga. Tak mesti. Kalau mesti namanya wajib. Harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memasukkan yang baik ke syurga, yang jahat ke neraka. Baik. Dan setengah itu satu lagi contoh daripada perkara-perkara yang mungkin, yang harus bagi Allah SWT ni, daripada contoh-contoh yang akan disebut ni, perkara-perkara yang harus bagi Allah SWT, memperlihat Allah Ta'ala akan zatnya yang maha tinggi, akan segala mukminin di dalam negeri akhirat, juga harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran pun pernah kita sebut, pernah kita sentuh sedikit hari itu kan. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajahnya cantik berseri, wajah-wajah cantik berseri, ila rabbiha nadhirah, kepada wajah Tuhannya mereka itu ia melihat. Jadi boleh lihat sebenarnya zat Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dan menjadi ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, nyatakan bahawa hamba akan boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Baik. Tapi itu mungkin, harus bagi Allah SWT, harus bagi zat Allah SWT menyingkapkan hijab, bukan wajib dan bukan mustahil seperti apa yang nak dikatakan oleh Mu'tazilah nanti. Bukan wajib, bukan mustahil, harus bagi Allah SWT. Boleh disingkap, boleh tidak disingkap. Tapi apa yang ditegaskan dalam Al-Quran dan menjadi pegangan para sahabat, para tabi'in, bahawa hamba akan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala di sana nanti, di syurga. Baik. Dan setengah daripadanya membangkit Allah akan Rasul kepada
segala manusia dan lainnya. Ditulis ra sin lam. Kalau dalam bahasa Arab rusul, maksudnya para rasul, ramai, ya, ramai. Jadi harus saja bagi Allah SWT mengutus rasul ni, ya, harus, bukan wajib. Juga bukan mustahil, harus. Cuma demi keadilan Allah SWT, Allah hantarlah para rasul. Disebut dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak mengazab sehinggalah kami utuskan para rasul. Jadi para rasul menjadi hujjah. Ya. Tapi bagi zat Allah SWT mengutus para rasul itu harus, mungkin. Boleh ada, boleh tidak ada pada zatnya. Boleh dibuat, boleh tidak dibuat oleh zatnya. Ya. Dan setengah daripadanya, contoh daripada perkara harus ini, menjadi akan salah dan aslah bagi segala hambanya. Artinya menjadi akan yang baik dan yang terlebih baik bagi mereka itu. Harus bagi Allah SWT. Tidak wajib. Ya. Tidak wajib bagi Allah SWT melakukan salah dan aslah ni. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya Allah SWT ni wajib jadikan yang baik-baik saja dan yang terbaik kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Wajib. Kalau dia sudah buat baik, maka wajib bagi Allah SWT balas dengan syurga. Itu maksudnya. Dan wajib bagi Allah SWT memberikan kesempatan kepada hamba ni untuk jadi baik sendiri. Mereka berusaha sendiri. Allah SWT tidak campur tangan. Kalau baik, mula hak baik. Maksudnya, awaklah hak baik. Hambalah yang baik. Maka Allah SWT akan wajib membalas dengan baik. Contoh, menjadikan hak baik-baik saja. Ya, sebenarnya harus bagi Allah SWT, bukan wajib. Kerana nanti kita akan sebut contoh-contoh pegangan ini. Misalnya kita bandingkan dengan Mu'tazilah. Ada di bawah nanti contoh-contohnya. Kita akan nampak bagaimana salah dan aslah. Konsep salah dan aslah tu. Dan khilaf bagi Mu'tazilah pada sekaliannya itu mana yang kita sebutkan tadi, bertentangan dengan pegangan aliran Mu'tazilah. Siapa dia Mu'tazilah ni? Mu'tazilah ni muncul di abad yang kedua Hijriah. Mula asalnya, pengasasnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini adalah anak murid kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang ulama tabi'in yang besar, yang hebat, yang masyhur. Dalam sebuah majlis ta'lim, ada orang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri mengenai seorang yang beriman tapi melakukan dosa besar, bagaimana kedudukan dia. Dalam pada Imam Hasan Al-Basri itu nak menjawab, disampuk oleh anak muridnya Wasil bin Atha. Dia kata orang itu tidak dia beriman secara mutlaknya dan tidak juga dia kufur secara mutlak. Maka dia berada di antara dua kedudukan. Dia sebut manzilatun baina al-manzilatain. Dua kedudukan, antara dua kedudukan.
Islam pun beriman pun tidak secara mutlak. Nak jadi kafir pun tidak secara mutlak. Jadi duduk tengah-tengah. Fasik. Jadi bertentangan dengan pegangan gurunya Al-Hasan Al-Basri. Lalu Wasil ini memisahkan diri daripada majlis dan memisahkan diri dia daripada tok guru dia Al-Hasan Al-Basri. Sebab itu disebut oleh Al-Hasan Al-Basri, laqad a'tazala 'anna Wasil. Wasil sudah mengasingkan diri daripada kami, daripada kita. Dan dia buat halaqah sendiri di tiang yang lain. Ada pengikut-pengikutnya. Kemudian menjadi masyhur, menjadi terkenal sampai ke muncaknya, dijadikan sebagai pegangan mazhab rasmi dalam akidah oleh Khalifah Abbasiyah di zaman Al-Ma'mun. Khalifah Abbasiyah iaitu Al-Ma'mun rasmi. Kemudian 3 khalifah, 2 lagi khalifah yang selepasnya. Menjadi mazhab rasmi Daulah Abbasiyah. Apa ni? Mu'tazilah. Daripada Mu'tazilah, daripada i'tazala itulah dapatnya perkataan Mu'tazilah ni. Jadi dia isim fa'il daripada perkataan i'tazala, ya'tazilu i'tizalan, mu'tazilun. Mu'tazil. Jadi orang yang berpegang kepada Mu'tazilah ni dipanggil Mu'tazili. Alirannya, mazhabnya, dia sebut firqah Mu'tazilah. Baik. Dan mereka ini lebih mendahulukan akal. Kalau ada hadis-hadis yang bertentangan dengan akal, dia akan tolak. Contoh. Maka berkata mereka itu wajib Allah Ta'ala memberi pahala akan muti'. Muti' ni isim fa'il kepada ata'a yuti'u, ta'atan muti'un. Artinya orang yang taat. Wajib. Pada Mu'tazilah kata wajib Allah SWT bagi pahala kepada orang yang taat. Dan wajib seksa akan asin. Asin ni isim fa'il kepada asa. Asa ya'si. Maksiyah. Asin artinya orang yang bermaksiat, orang yang derhaka, orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi seksaan kepada orang yang derhaka pada dia. Itu Mu'tazilah. Ya, bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harus. Boleh dibuat oleh Allah SWT, boleh tidak dibuat. Pada zat Allah SWT. Yang Mu'tazilah, maka wajib bagi Allah SWT balas baik kepada yang buat baik, balas jahat kepada yang buat jahat. Dan mustahil dapat melihat kita akan Allah Ta'ala jikalau pada akhirat sekalipun. Ini pun kita dah sentuh sekali imbas dahulu, bahawa kita Ahli Sunnah wal Jamaah boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajib bagi Allah membangkit akan Rusul, atau boleh dia baca Rasul, kerana kitab lama ni dia berdasarkan kepada baris. Ya. Kalau Rusul jamak kepada Rasul. Kalau Rasul seoranglah, akan Rasul. Dan kata Barahimah ni tuan-tuan dan puan, asal perkataannya daripada Brahmin, iaitu satu kasta nombor 1 yang tertinggi dalam ajaran Hindu, yang
dijadikan mengikut pahaman Hindu, dijadikan daripada bagian kepala Brahma. Jadi mereka ini kerjanya ialah mengajar agama Hindu sahaja. Dan bila disebut Barahimah dalam Islam akan merujuk kepada ahli falsafah. Kerana ahli falsafah serupa pegangannya dengan Brahmin. Dalam persoalan ini. Persoalan apa? Mustahil Allah Ta'ala membangkit akan Rasul. Mustahil Allah SWT itu mengutus para Rasul. Kerana ahli falsafah padan memadai dengan apa? Memadai dengan akal sahaja. Mereka boleh sampai kepada kebenaran. Boleh mencari kebenaran. Jadi tak perlu hantar Rasul lagi. Mereka ni ialah mungkirun nubuat. Orang-orang yang memungkiri, yang membantah pengutusan para Rasul dan Nabi. Ya? Dan wajib bagi Allah menjadi akan salah dan aslah. Kali ini ditulis lamha. Salhun. Dia yang sebelumnya ada alif. Kita baca salah lah. Salah dan aslah. Bagi segala hambanya. Baik. Salah dan islah ni tuan-tuan dan puan-puan, salah dan aslah. Inilah menjadi sebab kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Ya. Apabila berbincang-bincang, berdialog dengan tuk gurunya yang merupakan ayah tirinya sendiri, iaitu Abu Hashim Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili, mengenai ada 3 orang, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, seorang mukmin, taat, dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan beriman di umur tuanya. Di manakah dia? Syekh Ali Al-Jubba'i jawab, dalam syurga, wajib dalam syurga. Karena konsepnya Mu'tazilah wajib beri ganjaran pahala, ganjaran yang baik kepada orang yang buat baik, maka wajib dalam syurga. Dan ada seorang lagi, seseorang yang beriman tapi dia bermaksiat, fasik, sehinggalah mati sebelum bertaubat. Di mana dia? Syekh Ali Jubba'i kata wajib dalam neraka. Orang yang ketiga, kata Imam Abu Hasan Asy'ari, budak mati kecil. Di mana dia? Dia jawab, dia tidak diazab dan tidak dimasukkan ke syurga. Pasal dia tak ada pahala dan dia tidak ada dosa. Nak masuk ke neraka tak ada dosa, nak masuk ke syurga tak ada pahala. Baik. Bagaimana kalau budak itu nanti protes pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa engkau ya Allah tidak besarkan aku, tidak jadikan aku, tidak izinkan aku untuk menjadi dewasa? Dijawab, aku tahu kalau engkau dewasa nanti, engkau akan melakukan maksiat dan tempat engkau dalam neraka. Jawabnya. Dan ditanya pula, bagaimana pula orang kedua? Nanti dia akan tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kenapa engkau tidak matikan aku pada waktu kecil sehingga aku selamat daripada neraka? Engkau biarkan aku jadi dewasa, menjadi tua dalam keadaan maksiat dan mati dalam keadaan tidak bertaubat. Senyap Syekh Ali Jubba'i ini. Tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari mengambil keputusan keluar daripada aliran Mu'tazilah ni. Baik. Jadi itu konsep salah dan aslah. Kerana Mu'tazilah ni tuan-tuan dan puan-puan
Allah SWT tidak berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak elok, negatif, maksiat dan sebagainya. Elok-elok saja. Kerana Allah SWT telah memberikan dipanggil free will kepada manusia hamba ini, dan dengan free will itu kebebasan yang mutlak. Bukan, maksudnya Allah SWT berikan kuasa kepada manusia, mereka boleh buat apa saja. Kalau buat baik, ya, kamu buat 100%. Kalau buat jahat, kamu buat 100%. Tidak ada kena-mengenanya dengan Allah SWT. Itu dipanggil free will. Maka kalau buat baik, wajib Allah SWT masuk ke dalam syurga. Buat jahat, wajib Allah SWT masukkan ke dalam neraka. Sebab itu Mu'tazilah yang menggelarkan diri mereka sebagai ahlut tauhid wal adl. Dia nak mensucikan Allah SWT itu, mentanzihkan Allah SWT itu, mengatakan bahawa Allah ni betul-betul adil, maka mereka terjebak kepada kegelinciran akidah. Baik. Mu'tazilah yang tersebut itu batal. Maka sekalian perkataan Mu'tazilah yang tersebut itu batal ataupun batil. Batal tak sah. Batil ini sesuatu yang tidak hak. Boleh baca belaka. Lagi mardud ia. Ya, lagi tertolak ia. Kalau ada perkataan mardud tu, maksudnya yang tertolak, maka kita akan baca batil. Batil. Kerana batal itu tertolak dah. Ya. Batil, tidak benar. Baik. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.